Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang mana memanjangkan umur kita, dapat kita menunaikan ibadat lagi dan syukur juga sama-sama kita syukur kepada Allah yang mana dapat kita melancarkan pengajian kita lagi walaupun pengajian online kalau kita sungguh boleh insya-Allah Alhamdulillah. Dan selamat pagi kepada adik-adik pelajar semua. Hari ini kita sambung pengajian kita ataupun kita jumpa pengajian kita di hari ini dalam pusingan yang ketiga Kalau tak silap kali yang ketiga dalam kita ngaji bahagian online ni Kita jumpa kali yang ketiga hari ini. InsyaAllah boleh jadi akhir perjumpaan dalam pengajian online insyaAllah. InsyaAllah Maka hari ini kita masuk modok kita. Sebelum kita nak masuk modok pada hari ini, yang lepas kita sudah ngaji 2 kali perjumpaan ataupun 2 minggu lepas kita ngaji harap bahawa kita ngaji hak lepas dah iaitu bermula kali Sementara hari ni hari kita baru masuk modok. Ngaji tengah malam baru nak masuk modok. Okey, nak ubi kita ni faham molek. Nak ubi kita ni khabar kita kemari pak masuk modok lalu tak tahu humi tak apa Sabit itulah kak mari mula di lawan ni hok kita ni hok mopak ni kak mula supaya kau hok mula-mula lawan ni iaitu pengertian kita tahu atau hadis ni dengan hadis mula-mula hadis ni lagu mana dak jelas Kak harap kita tu pasal pun pehedah di antara hadis, ulumul hadis hok kita ngaji pas-pas dah tu. Dan juga kita jumpa kali yang dua iaitu perbezaan di antara Al-Quran dengan hadis dan juga hadis kursi, perbezaan hadis kursi dengan hadis nabawi Alhamdulillah, hok tu semua mopak 5 menit ngaji hok tu supaya Walaupun kita ngaji supaya tak ada salah kita ngaji supaya mopak 5 menit. Hok penting kita ngaji bagi orang hok tak reti nak reti, orang hok reti dah nak reti lagi Bukan kata ngaji dah nak ngaji. Bukan. Maksud kita bukan situ. Walaupun kita biasa ngaji, cuma pun biasa ngaji dah sebab apa boleh kak buat hok lepas dah kak ngajar 2 perjumpaan tu di antara 4 5 menit supaya kau ngaji hok dulu. Itu adalah orang panggil mula-mula. Sebagai permulaan nak buat kita pahami humi dulu. Hok tu semua 4 5 menit supaya. Tak ada atau ada setengah geno kak sumpah di antara 4 5 menit hok dulu. Tak ada apa kita ngaji hok dulu tak ada salah. Hok penting kita nak wi paham lakau humi hok tu asal hok umum. Ada pun hari ni kemarin mula bagi mopak ni kita ngaji tajuk hok mula-mula nak ngaji tajuk hok mula-mula iaitu al-halal bayyinu wal haram bayyinu. Hadis yang pertama. Semua mukarrar kita ngaji dalam mopak ni insya-Allah duk di milai tajuk semua. InsyaAllah kita hatu kena wisapa cukup dengan masa kita ngaji. Alhamdulillah kita akan tu kita ni boleh ngaji semua dengan tajuk ni. Mukarrar kita insya-Allah kita akan pergi nilai dengan tajuk ni. Walau bagaimanapun masa sikap tak sama dengan tahap lepas, tetapi kita insya-Allah boleh ngaji lagu dengan tajuk ni insya-Allah. Dan hari ini nak mula apa? Mula di tajuk yang pertama. Di antaranya iaitu tajuk yang pertama iaitu al-halalu bayyinu wal haramu bayyin. Mari dengar hadis pertama kali dengan lu Fatih, arti dan juga baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun.
An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Sekali lagi, an Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubuhati istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslim. Dah tu hadis. Maka mari kita dengar arti di antara arti-arti bahasa Melayu. Hadis ni iaitu hadis al-halalu bayyinu wal haramu bayyinu. Gapo halal bayyinu wal haramu bayyinu ni iaitu perkara yang halal sudah nyata dan jelas dan perkara yang haram itu nyata dan jelas. Berarti perkara yang halal dan haram sudah nyata dan jelas. Gapo perkara halal dan haram? Mari kita panggil wak pahami di antara kelima halal dengan haram. Haram dah. Gapo? Halal ni iaitu kena kepada boleh. Orang panggil suatu perkara atau benda perbuatan yang diizinkan dan dibolehkan. Berarti kalau buat kesimpulan mudah-mudahan tu halal ni, perkara yang halal ni perkara yang boleh buat. Boleh kita laku dah. Boleh kita buat. Misalnya apa? Kalau makan yang halal gapo? Iaitu kita makan binatang yang disembelih oleh dengan sebut nama Tuhan deh. Dan seterusnya supaya dengan apa lagi? Benar-benar hok halal makan deh. Tak ada masuk dalam benar hok haram. Seperti apa lagi benda yang halal? Jalan, tidur. Boleh buat tak tu? Boleh. Kita buat di hari ye. Berarti masuk dalam perkara yang halal. Ataupun pakaian. Kalau pakaian hok dihalal pakai. Hok supaya kita misalnya atau perempuan. Pakaian yang tutup aurat. Tidak mendedah aurat. Bukan atau pakai tangan panak gapo bek tu bukan dah. Dan haram ni iaitu gapo? Perkara yang dilarang. Berarti perkara hok kita tak boleh buat.
Quran sudah jelas, sudah syirak kata benda ni tak boleh buat, benda ni haram buat, ataupun benda ni haram makan, seperti apa? Daging babi, daging binatang hok semelih dengan tak ada sebut nama Tuhan, agak, zina, mabuk, semua ni masuk dalam perkara yang haram. Itu sudah jelas dah. Atau di antara hadis hok kita ngaji hari ni sebagai hadis yang pertama, iaitu dengan tajuk al-halalu bayyinu wal haramu bayyinu, iaitu perkara yang halal dan haram itu sudah nyata, sudah jelas, kata hok ni boleh, hok ni tak boleh. Faham dah tu dah, insya-Allah. Dan seterusnya masuk dalam hadis kita, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, hadis daripada Abdullah bin Bashir, An-Nu'man bin Bashir. Dia kata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala telah berkata, dia kata sakning, Abi Abdillah sakning kata, dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar Rasulullah telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya dengar Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir sakning, ya dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Goyak gapo? Ya kita kalau dengan Nabi kita tak boleh kata berkata, kita kena bersabda. Kena kepada gapo bersabda ni goyak tu lah. Tapi nak cara kita guna bahasa, ya tak boleh guna dengan Nabi berkata. Tak boleh dah nak cara bahasa ya. Iaitu kena guna dengan Nabi bersabda. Bersabda serupa dengan berkata tu lah. Tapi hok tu guna dengan biasa. Sabda guna dengan Nabi, iaitu Nabi bersabda, Nabi goyak, Nabi kata gapo? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah nyata dan jelas. Nyata dan jelas. Bayyinun ni cerak. Nyata jelas bahasa Melayu dah, tapi kadang-kadang kita tak cerak lagi. Tak faham mana lagi, iaitu nyata dan jelas, iaitu cerak. Cak ceng tak maya dah. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas dan nyata. Wa bainahuma mushtabihatun. Dan di antara keduanya, kedua mana? Kedua halal dengan haram dah. Ya dah saning halal dengan haram sudah nyata cerak dah, kata hok ni halal, hok ni haram, benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Lepas tu wa bainahuma mushtabihatun, iaitu dan di antara keduanya ni, di antara halal dengan haram tu, jelas-jelas halal dengan haram, rawang halal dengan haram tu, ya ada terdapat perkara-perkara yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Berarti banyak orang tak tahu lagi. Banyak daripada kalangan manusia tak tahu gapo mustabihat, orang panggil di antara halal dengan haram tu ada benda syubhat je tu, jarang nak tahu lagi. Banyak orang tak tahu lagi situ ada benda syubhat di antara halal dengan haram tu. Famanittaqasyubuhati. Famanittaqasyubuhati, maka siapa yang takut terhadap subhat, maka siapa yang takut terhadap perkara syubhat, istabara'a li dinihi wa irdihi, telah menyelamatkan, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Waqa'a fi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, maka dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang haram. Yang haram dah. Noya atau pia hok orang panggil tak ada menghindari, tak ada jauh
pia-pia hok berlaku buat benda hok syubhat tu, seakhir-akhir yo tu akan jatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana pengembala yang mengembalakan haiwan gembalanya sekitar yang dilarang untuk memasukinya. Seperti apa? Seperti orang pemera binatang, yo pera tepat, yo pera binatang yo tu tepat hok tak leh pera. Berarti tepat ataupun tepat hok lari pera. Misalnya no, dalam kebun nane demo keno, kok dekat-dekat demo duk nane keno, yo gi pera situ, tak leh pera. Seolah-olah tu kalulah kita melaku benda syubhat, seolah-olah tu nak jatuh pada perkara yang haram. Seperti mana? Seperti seorang pera binatang, yogi pera binatang tu tepat hok tak leh pera. Misalnya pergi pera tempat nane keno, tempat demo duk nane keno. Deh, yushiku an yarta'a fihi, maka tak lama banget dia akan memasukinya. Kalau ya yogi pera di situ, panggil pergi pera dekat-dekat orang nane dah. Duk tepat orang nane, pera tepat orang nane. Tak lama banget ataupun binatang tu saat ni tu hok ya pera saat ni akan makan benda hok nane saat ni tu. Supaya dengan orang buat benda syubhat, nak gi jatuh kepada perkara yang haram saat ni lagu tu dah. Seolah-olah gitu. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Deh, no ayat tu semua setiap raja memiliki larangan. Dan larangan Allah iaitu gapo hok Tuhan larang iaitu perkara yang haram. Sabit tu kita nak menjauh daripada perkara yang haram deh. Pas sebelum nak jatuh pada perkara yang haram, kita mai ingat di syubhat tu lagi. Deh, insya-Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ala wa inna fil jasadil mudghatan. Ketahuilah bahawa dalam diri itu terdapat segumpal darah. Dalam diri kita tu, kita tahu kata dalam diri kita ada segumpal darah. Segumpal setokor darah. Iza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila baik, maka baiklah sekalian tubuh badannya. Kalulah segumpal darah saat ni tu molek, kita akan molek sekalian tubuh badan kita. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dan apabila binasa, maka binasalah sekalian tubuh badannya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dah nak ayat tu lelaki saat ni, dalam tubuh badan kita tu ada segumpal darah. Segumpal darah, setokor darah ni iaitu kena kepada hati. Kalulah baik, hati tu baik, maka baiklah sekalian tubuh badan kita. Kalaulah hati tu jahat, maka jahatlah sekalian tubuh badan kita. No ayat atau dalam sekalian tubuh badan kita ada serat raja. Seolah-olah teraja. Hati ni seolah-olah teraja. Baik, kita nak melaku baik dan jahat terhenti di atas hati itu. No ayat atau pasti kita nak jaga deh masalah hati deh. Maka deh kesimpulan hak kita dah baca tak sikit banyak kesimpulan. Gapo tak hadis ni yo dok ayat gapo tak? Kalau kita buat jadi suka-suka jadi satu persatu. Yang pertama masalah halal dan haram. Yang pertama deh
perkara yang halal dan yang haram telah dijelaskan. Orang panggil terus nyata dan jelas. No yang atas saat ni kak misal dalam tu saat ni sikit banyak tu deh. Yang pertama kita tahu bahawa halal itu adalah perkara yang kita boleh dilaku ataupun boleh buat. Dan haram dan perkara yang haram, iaitu perkara yang haram ni perkara yang kita tidak boleh dilakukan ataupun tidak boleh dibuatkan, tidak boleh buat. Benda hak Tuhan larang mula-mula, boleh benda hak tak boleh buat. Hidup dalam kehidupan kita dah. No ya tu salah di antara dua-dua ni halal dengan haram sudah cakap, sudah nyata kata Tuhan tu sudah jelas dalam Quran bahawa hak ni halal, hak ni haram, hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat, hak tu cakap ada misal hak ni sikit banyak hak kat dua ayat hak ni. Tahu tu dah. Dan yang ke orang panggil dan satu lagi syubhat. Syubhat ni iaitu perkara yang tidak syarat, tak nyata, tak jelas. Duk di antara halal dengan haram. Iaitu salah satu kita ni, nak iaitu salah satu syubhat ni orang panggil salah satu sifat bagi orang warak. Kenapa? Nak iaitu hak haram tu cakap ia tak buat dah. Nak iaitu benar syubhat ni teliti lagi, hindari daripada benar syubhat ya. Nak iaitu benar syubhat ni kalulah kita nak iaitu kalau ada hadis ni kalulah misalnya atau kita tu duk tak jah pada benda syubhat seolah-olah kalulah kita melaku, kita buat benda syubhat saat ni tu seolah-olah kita akan jatuh, tak lama banget kita nak jatuh pada perkara yang haram. Dan satu hak kita boleh ambil dalam hadis ni yang pertama iaitu kita fahami sini di antara pengertian di antara halal, haram, syubhat. Dan situ satu. Halal benda hak boleh buat, benda hak kita boleh buat. Haram benda hak kita tak boleh buat, benda hak larang, hak Tuhan larang. Bisa sepengah hak sak ni dah. Dan syubhat duk di antara halal dengan haram. Benda tak syarat. Berarti 3 kelimah ni kita boleh pencet dah lah. Kalau turut dalam misal hak sak ni dekat duk misal tu. Dan yang kedua sak ni masalah halal, haram, syubhat. Satu. Yang kedua masalah hati. No ayat tu dalam tubuh badan kita ada hati ni sebagai raja. Kalulah hati ni baik, maka baiklah budi pekerja ataupun kedudukan kita hari-hari akan baik. Gapo hak tubik pada kita ni akan baik, akan tubik benda hak baik. Kalulah hati kita baik. Kalulah hati kita tak baik, benda hak tubik daripada kita akan timbul perkara yang tidak baik. Dah. No ayat atas sabit tu menjaga jangan. Perhati nak cuci, hati nak bersih, hati nak orang panggil nak jadi cuci, nak jadi baik tak baik, jahat tak jahat saat ni tu salah satu daripada makan ni. Dah. Kalulah kita makan benda hak tak ada halal, benda hak haram makan, benda hak tak boleh makan, kita pergi makan, hak tu buat we gelak dulu. Dan juga saat ni sabit hadis saat ni tu orang panggil duk duk nak we kita tu jauh daripada benda perkara yang halal, jauh daripada wajib kita buat perkara yang halal dan jauh daripada perkara yang haram. Sabit hadis tu goyak gitu sebab apa? Sebab ia sakut dengan hati kita ni. Gini boleh kata sakut dah. No ayat atas sebab boleh kata sakut saat ni tu salah satu makan ni tu. Misal di segi makan ni. Kalau kita makan benda hak tak ada, orang panggil kalau benda hak kita makan benda hak tak ada zat. Benda hak tak ada faedah dengan tubuh badan kita. Buat tubuh badan kita rosak. Tubuh badan kita tak sihat dah. Dan kalaulah kita makan benda ni benda hak tak cuci, benda hak tak ada, benda seolah-olah atau benda haram, benda atau tak ada faedah ngano, benda hak Tuhan larang tu kita kacau makan tu, buat we hati kita ni jadi gelap.
pada hati gelak. Ya gelak sini bukan gelak orang ni seolah tu gelak di sini ni payah terima benda hak molek orang goyak benda baik benda hak Tuhan goyak benda hak kena pada hukum syarak kita jadi payah nak terima hati kita payah nak terima orang goyak suruh maya suruh puasa suruh buat benda baik suruh akhlak baik suruh duk budi pekerti yang baik jadi payah nak terima hati kita ni sebab apa? Sebab dia gelak. Dia gelak sebab nama ni. Sebab dia makin ni hak ni tu. Habis tu kita kena jaga. Habis tu nak kata kalau orang orang dia jaga lebih pada tu lagi. Haram cerak dia tak buat. Syubhat dia tinggal. Ya atau salah satu sebab lah. Dan habis kat tu yang kedua. Habis kita nak jaga benar-benar dah insya-Allah dah. Hak ni dah orang ni pucuk besar sekali untuk kita kadang-kadang dah. Learning banyak karo makan pun dia pelat-pelat. Nak buat hati gelak tu syirak tu. Dan juga tubuh badan kurang sihat, tak sihat kan ni banyak orang nyakit gitu jadi gini jadi gitu dah berlaku lah banyak tu. Salah satu sebab dimakan ni hak tak nak molek. Dan yang ketiga hak kita boleh ambil dalam hadis ni iaitu sikap orang sepengah hak sat ni dok ya. Sikap termasuk sikap orang. Lagu mana sikap orang? Sikap orang. Apa sikap? Iaitu kena kepada akhlak orang ni lagu mana? Orang iaitu ia tinggal benda ia tinggal benda subhat ia tak timur mula ia tak makan mula tak itu mula dengan benda subhat ni ia tinggal dan juga ia jauh daripada perkara yang haram. Hak ni adalah sikap orang. Dah, ayat tu hak kita boleh make dalam hadis sat ni. Yang ketiga ataupun yang keempat. Yang keempat hak kita boleh make dalam hadis sat ni iaitu kalulah kita banyak buat benda syubhat, kita tak jauh daripada benda syubhat. Kalau kita banyak duk hari-hari duk buat benda syubhat, hak halal pun kita buat, hak haram kita dengar. Tapi kalulah kita tak ada tinggal benda syubhat. Kalulah kita tak ada tinggal benda syubhat, buat kita tu nak bawa kita kepada melaku perkara yang haram. Berarti kita boleh yang ke fahami kita boleh ambil dalam hadis ni yang keempat iaitu kalulah pia-pia mendekati dengan benda syubhat, duk melaku benda, duk buat benda syubhat, ia tutup akan membawa kepada perkara yang haram. Dah. Habis yang empat ataupun yang kelima. Yang kelima hadis ni yang kelima hak kita boleh ambil dalam hadis ni iaitu kita kena menjauh daripada perkara ataupun apa-apa hak dosa kecil. Sebab apa? Dosa kecil ni akan bawa kepada dosa besar dah. Benda hak sikit lek-lek noi-noi tu kita kena jauh, kena orang panggil bukan kata tak apa dosa sikit ya gapo orang panggil kata kok orang kata sikit je, tak ada kata banyak lagi. Kata ni bukan dosa sikit ni, dosa besar. Masuk dalam empat ni masuk dosa besar. Go lagi nak tersumpah dengan dosa kecil ni. Seolah kata kita bukan kata kita duk hari-hari nanti duk hilik kepada benda hak besar juga zina, minum arak, duk gamah hak tu. Dosa besar. Oh ya, waktu apa orang syirik. Tu. Waktu hak ni pergi misalnya orang seolah kata orang ada di asrama nak pergi mana dah lalu kok depi berek okey. Mai apa orang ni? Mek jetna. Wasa apa sikit je, wasa tak ada lah mana ali mek jetna demo. Mayak tak ada wing ah. Habis tu kita dah mayak atau ke pahami kita. Yang kelima ni kita kena jauh daripada dosa kecil. Dosa adalah bereh-bereh kita jangan dekat mula. Nak kata sebab kita buat dosa lah tu nak membawa kepada dosa besar. Habis itulah nak jaga-jaga dah. Maka kalau kira kita tengok hadis ni luas lagi dah. Nak kata huraiya je. Tapi dengar banyak-banyak takut ngantuk. Cik boleh pia tak boleh. Tak tahu kak ada koyak nama tak tahu. Kak ada hurai gapo tak tahu. Ku tak faham ku kak kecek. Kita boleh ambil 3 kali dalam ni. Kalau lah tak boleh ambil hak kak royak sat ni. Hak ni untuk hak orang tak boleh pergi.
untuk orang payah pehe hadis ni kita ingat tiga dulu. Tak usah ingat banyak. Kita pehe kata gapo halal, gapo haram, gapo syubhat. Hok kat ayat sat ni banyak juga sebab kesimpulan 1 2 3 4 5 hak ni. Kalau tak leh meh tu, tak pehe tu. Kak, ini aku pening lah ni, tak pehe. We ingat tiga perkara ni. Gapo? 1 halal, 2 haram, 3 syubhat. Halal perkara yang kita boleh buat. Kita duduk di dunia ni benda hok boleh buat itu adalah perkara yang halal. Yang kedua haram, iaitu perkara hok kita tak boleh buat. Hidup dunia kita tak boleh buat. Islam larang. Benda hok Islam larang ni kita jangan buat. Hok ni masuk dalam haram. Syubhat. Syubhat iaitu duduk di antara halal dengan haram. Dah. Kita hok payah faham, hok ingat tak kurang, ingat tiga ni yang mengaji gini. Asal bergagang dengan hok panggil sa'i doyak nama tak hok tak faham. Ku ingat halal, haram, syubhat. Sebab hidup kita tiga ni penting. Tiga-tiga ni penting belaka bagi hidup bagi kita hari ni. Kita bukan nak hidup sekarang ni. Dah. We faham molek. Sebab kat kaca ngajar bulan 2 3 terik ni dah nak we faham. Kadang-kadang kita hidup di hal ni sebab kita duk juluh, sebab kita duk ikut se, hidup kita selera kabok terpesong sebab ni dah. Sebab tak tahu mana halal, tak tahu mana haram, tak tahu mana syubhat, tak tahu. Kadang-kadang tahu tapi tak buat. Sebab tu di hari ni kita tak boleh nama, tak faham benda panggil kecil saat ni. We kita boleh ambil faham di antara halal, haram, syubhat. Dah. InsyaAllah dah. Ayat atau kita pergi cari luar lagi. Gapo tu saat ni kat ayat sikit ya. Benda halal, benda haram sikit hok kat ayat ni. Kita nak tahu lagi, nak ngaji banyak lagi lah. Gapo teh hok Tuhan suruh, gapo teh Islam suruh nama, Islam larang gapo, hidup kita kena buat gapo, tak boleh buat damo. Kita kena mendalami lagi. Sampai tu yang ni kata kita kat ayat dah minggu lepas perjumpa lepas kat ayat tu. Aku tak sengaja ku nayu ku tak reti. Aku tak sengaja ku nayu ku tak faham. Jangan buat itu. Sebab halal dengan haram ni kita duk keliru lagi. Kadang-kadang kita giwak hok Tuhan lagi. Kita giwak hok Tuhan suruh. Kita tinggal. Hok ni jadi belan ni hidup masyarakat kita. Sebab itulah kita kena ngaji. Gini kita ngaji. Kita nak dunia, nak akhirat pun kita kena ngaji. Pas hidup kita kena ingat molek. Kita bukan sekat dunia dah. Hidup kita bagi kok kita mau pak ni dah kalau saya semua dah nak ya atau ngaji. Kita ni ngaji bukan sekat cuk penyatri. Kadang-kadang kita silap faham kok kita ni. Faham kata ngaji suk sekat penyatri, boleh baik penya, boleh nikah, boleh bini, boleh kira anak, kira mak, kira pak cuk. Ciwi kita bukan. Ayat atau kita ni dah hidup kita selama mana kita tak jumpa dengan neraka syurga tak cukup hidup. Orang bagi kita ni suk di mana pagar, suk di syurga mana. Pian nak masuk syurga, pian nak masuk neraka. Nama Islam dan Nabi ni dah. Jadi boleh kalau kat tanya kau ni tak ada pian nak masuk neraka, kat dah dalam ni nak masuk neraka tak ada. Nama Islam dan Nabi. Akak nak masuk syurga lah. Wah, dia kita nak masuk syurga, kita buatlah lelah dunia ni isi untuk syurga, bukan kata isi untuk neraka. Kita tengok di hari ni, kita duduk atas dunia ni buat nama ni. Buat banyak hak Tuhan suruh kan banyak hak Tuhan lagi deh. Kadang-kadang kita rasa tak muda lagi lama nak mati. Kita ingat molek mati, lubang kubur. Lubang kubur bukan untuk orang tua. Lubang kubur untuk orang mati. Kau tengok di hari ni. Banyak orang mati bukan orang tua kakak ni ke? Ada daripada kalangan budak-budak, ada kalangan anak dara, pemuda, orang tua, orang sakit, itu laka. Habis tu kita kena ingat, hidup kita kena ingat. Ayat kita hidup dunia ni sebab tak ada sekat ni hidup kita. Kita nak suk orang dunia ni seolah-olah tu tepat lalu jalan yo. Tepat lalu jalan tak kena ada itu sangat dah. Kena jadi hok tepat nu. Dah insya-Allah dah. Maksa kak doa semoga kita ni walaupun tak faham banyak sikit pun tak apa lebih faham dah. Kokoh faham insya-Allah.
maka sekak ni di hari ni deh. Kalulah silap salah harap maaf. Benoh tak baik itu daripada kejahilan kak sendiri dan juga benoh baik itu daripada Allah Taala, maka sekak ni wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi